Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz masuk awal malam ni. Sepatutnya kelas kita pukul 10 tapi tak apa, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan majlis, sama-sama kita memberkati majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam majlis pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama akan ikhlas hati kita, insyaAllah, semata-mata mendapat ilmu ya, dan juga untuk beramal dengan ilmu, insyaAllah. Jadi Ustaz pun dah masuk, jadi insyaAllah saya akan kuliah pada malam ini bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Ashran untuk menyampaikan kuliahnya dalam kitab Jas Mukhtasarat. InsyaAllah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ma jahilna wa Suara ada gangguan sikit lah, Ustaz. Suara ada gangguan sikit. kena wazidna ya akramal akramin. Dah okey ke? Alhamdulillah, okey. Tadi suara double. وزدنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada matan Aujazul Mukhtasarat pada malam ini. Ahlan bikum wa marhaban bikum. Kita sambung pada muka surat yang seterusnya. Pada baris yang seterusnya. Pada sesi yang lalu kita dah menjelaskan tentang makna alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Baik, kata pengarang rahimahullah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi muntajibin. Kata pengarang rahimahullah, selawat dan salam Allah buat penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita sebut salawat, apa makna salat ataupun selawat? Secara umumnya kalimah as-salat ini datang dengan makna ad-du'a, iaitu permohonan, permintaan. Itu adalah makna salat pada lughah, pada bahasa. Kalau salat dalam fiqh, kita sebut perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah salat dalam ilmu fiqh.
Tetapi apabila kita sebut solawat ke atas Nabi ataupun as-salatu ala Nabi, maknanya ialah kita memohon kepada Allah supaya ditambahkan kepada Nabi kita, ditambahkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syarafan, kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan. Jadi bila setiap kali kita lafazkan selawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau selawat kita mula dengan sirah amar, sirah fi'il amar, Allahumma salli, maka akhirnya kita sebut wa sallim. Ataupun dalam selawat kita, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Kalau mula dengan salli, kalau kita nak letak salam ke atas Nabi tu hujung, mesti dibaca dengan salim. Ada sebagian orang dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada setengahnya terbalik pula, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salah juga. Kalau mula dengan amar, akhir dengan amar lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau mula dengan salla, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalam kunut, bacaan doa kunut pada waktu subuh pun sama juga. Jadi kita baca, kalau salla, hujung salam. Kalau salli, hujung salim. Jadi makna salat ataupun selawat tadi tu ialah kita mohon kepada Allah supaya ditambahkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keagungan, syaraf dan ta'zim. Adapun bila kita sebut Sayyidina, lafaz Sayyidina, di sini secara umum, di luar daripada solat kita, sewaktu kita membaca tahiyat akhir, sewaktu kita membaca tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i, bacaan tahiyat akhir yang kita baca tu termasuklah dengan kalimah salawat dalam tahiyat akhir kita. Sewaktu kita duduk tahiyat akhir tu, bacaan salawat adalah wajib, sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurang. Yang lebih baik adalah salawat Ibrahimiyah lah, sebagaimana yang selalu kita baca. Jadi secara umum di luar daripada solat, boleh kita tambah dalam selawat kita, atau lebih baik kita tambah ungkapan Sayyidina. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penghulu sekalian anak Adam di hari kiamat, wala fakhar, dan aku menyatakan ini bukan untuk berbangga. Jadi makna daripada hadis ini, para ulama kata, apabila disebut sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, disebut kalimah yaumal qiyamah di situ, isyarat kepada bahawasanya di akhirat pun Nabi adalah sayyid, adalah penghulu. Sedangkan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka kalau di hari akhirat Nabi adalah sayyid, maka di dunia juga Nabi adalah sayyid. Maka harus untuk kita tambah ungkapan Sayyidina kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Juga harus kita tambah ungkapan Sayyidina kepada para malaikat. Contoh kita sebut Sayyiduna Jibril alaihi salam contohnya. Dan harus juga kita tambah kepada para sahabat. Contohnya kita sebut Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar, contohnya. Atau kepada para tabi'in, pada para tabi'in, dan juga kepada para ulama, para alim ulama yang salihin. Tetapi di sini teguran, seeloknya ataupun sepatutnya tidak disebut Sidna. Tidak disebut Sidna, disebut Sayyidina. Walaupun Sidna itu adalah ammi, ataupun kita sebut bahasa pasar lah, bahasa ammi. Tetapi yang baiknya adalah disebut Sayyiduna. Kerana apa? Kerana Sayyiduna itu dalam bahasa Arab Fushah maknanya ialah serigala, adalah serigala.
Maka yang lebih baik Sayyiduna. Betul, Sayyidina pun, Sayyidina tu adalah permainan macam monopoli itulah Sayyidina kan. Bukan Sayyidina, Sayyiduna. Okey. Dia macam Sayyid, bukan Sayyidi. Sayyid. Okey. Jadi bacaan dia Sayyidina, ala Sayyidina. Okey. Ala Sayyidina. Jadi di luar daripada solat adalah afdal kita tambah perkataan Sayyiduna, perkataan Sayyid itu. Adapun dalam solat khilaf para ulama. Okey, dalam solat khilaf para ulama. Pendapat yang kuat adalah tidak ditambah Sayyiduna dalam solat. Sewaktu bacaan tahiyat akhir, ada pendapat yang kata boleh tambah Sayyiduna, ada pendapat kata tidak ditambah Sayyiduna. Pendapat ni kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul, tak salah pun. Pendapat yang pertama yang kata tak ditambah, lebih afdal tidak ditambah. Kerana Nabi SAW mengajarkan tanpa ada tambahan Sayyiduna. Tapi sebagian ulama kata ditambah Sayyiduna adalah untuk memuliakan Nabi kita SAW. Jadi kedua-dua tu pun boleh diamalkan. Kalau ditambah Sayyiduna pun tak ada masalah, kalau tak ditambah Sayyiduna pun tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah mereka yang melarang langsung, melarang mutlak, mensayyidkan Nabi sehingga mereka buat hadis maudhu'. Golongan yang melarang ni mereka bid'ah kan, konon-kononnya bid'ah lah, sampai mengharamkan, bahkan ada sebahagiannya mensyirikkan pula orang yang tambah ungkapan Sayyidina ini kepada Nabi. Maka dia berhujah menggunakan hadis palsu. Dia kata Nabi SAW bersabda, konon-kononnya lah, dia kata Nabi bersabda la tusayyiduni, la tusayyiduni. Dia kata Nabi bersabda la tusayyiduni. Maka itu adalah hadis yang maudhu', salah. Ungkapan tersebut disandarkan kepada Nabi SAW. Dan bila kita ucap kalimah Muhammad, mestilah dibaca dengan dengan ha pedas. Orang Melayu kata ha pedas. Muhammad, okey, bukan Muhammad. Mim tu ada syaddah, maka disebut Muhammad. Kemudian disebut khatamin nabiyyin. Khatam dekat sini maksudnya adalah penutup. Walaupun ada dalam bahasa Arab kalimah khatam ini datang dengan makna zinah, perhiasan, okey, ataupun cincin. Maka hati-hati dengan golongan Ahmadiyah, Ahmadiyah Qadiyaniyah, yang mereka kata khatam dalam Al-Quran tu wa khatamun nabiyyin tu adalah maknanya ialah cincin sahaja, kerana mereka nak mengharuskan kenabian bagi nabi palsu. Nabi palsu, ada seorang nabi palsu tu namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad, ataupun Ahmad Qadian, Ahmad Qadiani, berasal daripada satu tempat namanya Qadian. Dia buat agama barulah. Sekarang di Malaysia dia dah isytihar agama baru, dan di international, peringkat international pun dia isytihar agama baru. Kejap-kejap dia mengaku sebagai Mahdi dulu, kejap-kejap dia mengaku sebagai Nabi, macam-macam lah. Jadi ajaran mereka ni bukan ajaran Islam. Mereka ada di Malaysia, bertapak di Malaysia dengan nama agama baru, bukan mazhab, agama baru, iaitu agama Ahmadi. Kalau kita Google pun ada lah, dalam internet, dia tulis kat situ Ahmadi, the religion of peace. Yang ni kena hati-hati dengan ajaran Qadian ini. Yang benar adalah khatam kat sini dengan makna penutup ataupun penyudah bagi sekalian para anbiya, bagi para nabi. Wa alihi tahirin, dan ahli keluarga baginda alaihimus salatu wassalam. Ahli keluarga baginda ataupun disebut juga sebagai ahli bait, disebut sebagai ahli bait, ialah ahli keluarga baginda yang beriman. Kita salawat ke atas ahli keluarga baginda yang beriman. Termasuk dalam ahli keluarga baginda ini ialah sepupu-sepupu baginda juga, seperti Abdullah ibn Abbas, seperti juga bapa saudara baginda Al-Abbas. Seperti juga termasuk dalam ahli keluarga baginda ini adalah isteri-isteri baginda, Ummahatul Mukminin. Para isteri baginda juga kita sebut dalam ahli bait.
juga semua keturunan-keturunan baginda yang berasal daripada Hasan dan Husain, itu juga kita sebut sebagai Ahlul Bait. Maka dalam tasawuf, di antara kewajipan hati ialah mencintai Ahlul Bait Nabi. Mencintai Ahlul Bait tidak menjadikan seseorang itu Syiah. Mencintai Ahlul Bait tidak menjadikan seseorang itu Syiah, kerana ia adalah tuntutan agama. Maka wajib kita mencintai Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait ini ada di banyak tempat dan di banyak kawasan, tersebar di seluruh dunia. Apabila berlakunya pada zaman Khalifah Bani Umayyah, berlakunya masalah di antara umat Islam, maka Bani Umayyah ni daripada anak beranak Muawiyah, mereka hasad dengan Ahlul Bait, kerana Ahlul Bait ini sentiasa mendapat tempat di hati umat Islam. Maka mereka halaulah Ahlul Bait sini, maka Ahlul Bait sini banyak tersebar ke merata dunia. Begitu juga pada zaman kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, ramai Ahlul Bait kemudian dihalau daripada Hijaz, daripada tanah Hijaz, Makkah dan Madinah. Maka sampailah Ahlul Bait kepada banyak tempat, termasuklah di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Maka Ahlul Bait yang berada di Malaysia ni antaranya daripada jalur As-Saqaf, ada di antara mereka Al-Aidrus, ada di antara mereka Al-Khirid, ada di antara mereka Al-Habashi, ada di antara mereka banyaklah, ada banyak di Malaysia ni yang mereka adalah daripada kalangan Ahlul Bait. Maka Ahlul Bait sini mereka yang beriman adalah kecintaan bagi orang mukmin. Adapun ada juga mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait tapi mereka berdusta. Berdusta sebagai Ahlul Bait dikira berdusta ke atas Nabi SAW. Barang siapa yang berdusta bahawasanya dia Ahlul Bait, dikira dia itu berdusta ke atas Nabi juga. Dikira sebagai buat sama hukum dengan buat hadis yang palsu. Kerana mendusta sebagai Ahlul Bait adalah mendustakan Nabi SAW, kerana mengaku dia adalah cucu atau cicit baginda SAW. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait, mestilah dibuktikan juga dengan silsilah dia, sekarang pun dah ada dah orang-orang yang penglipu lara yang nak kata bahawasanya Bani Melayu ni ataupun orang Melayu ni semuanya Ahlul Bait. Itu juga tak betul. Ahlul Bait ni dia ada silsilah dia ada susu galur dia yang dijaga oleh keturunan-keturunan mereka daripada asyraf, yang mereka sentiasa menjaga dia punya syajarah nasab dia. Jadi setiap kelahiran mereka akan catatlah anak-anak mereka, cucu-cucu mereka sampailah sekarang. Setiap Ahlul Bait itu ada dia punya nasab dia. Jadi kalau seorang dia mengaku sebagai Ahlul Bait tetapi tidak ada silsilah, ataupun silsilah dia itu adalah silsilah yang direka-reka, maka wal'iyadzubillah, hati-hatilah dengan golongan ini. Kerana ramai orang mengaku Ahlul Bait sebab dia nak buat duit ke, ataupun dia nak mencari kemasyhuran, mencari pengikut dan sebagainya. Maka hati-hati juga. Kata pengarang, dan para sahabat baginda yang terpilih. Para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim, para sahabat Nabi ni secara umum kita mencintai mereka sekaliannya. Dan dalam ilmu hadis, para sahabat ini semuanya udul, semuanya adil dalam menukilkan daripada Nabi kita SAW. Tidak ada sahabat yang berdusta atas Nabi. Tidak ada sahabat yang berdusta atas Nabi. Jadi bila para sahabat meriwayatkan hadis, ini peringkat sahabat dalam hadis peringkat sahabat, bila para sahabat menyebut qala Rasulullah telah berkata contohnya, atau dia kata ra'aitun nabiyya, atau dia berkata aku melihat Nabi contohnya bersifat begini dan begitu, maka semua periwayatan daripada para sahabat diterima kerana mereka adalah adil.
Maka para sahabat Nabi ni siapa? Sahabat Nabi ialah para sahabat Nabi ialah mereka yang hidup pada zaman Nabi secara asasnya. Syarat dia ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi. Mereka yang jumpa dengan Nabi sewaktu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan mati dalam keadaan beriman. Itu adalah para sahabat. Maka para sahabat semuanya beriman. Tidak ada orang yang tidak beriman dipanggil sebagai sahabat. Tak ada. Bila kita sebut para sahabat, semuanya beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka para sahabat ini, mereka yang, saya ulang balik, yang bertemu dengan Nabi secara adat, secara kebiasaan. Ini syarahan dia, secara kebiasaan. Bukan bertemu Nabi dalam mimpi, bukan juga bertemu Nabi secara luar adat. Luar adat ni luar kebiasaan. Contohnya, para Nabi yang berjumpa dengan Nabi pada malam Isra' di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Mereka solat berimamkan Nabi. Mereka ini tidak dipanggil sebagai sahabat Nabi walaupun mereka bertemu dengan Nabi. Kerana mereka adalah para anbiya yang mereka bertemu dengan Nabi atas jalan luar kebiasaan, luar adat. Maka orang yang bertemu dengan Nabi secara adat, secara biasa, jumpa dengan Nabi. Walaupun sekejap, walaupun dia tak melihat Nabi, seperti sahabat yang buta, Abdullah ibn Maktum. Dia tak nampak Nabi, dia tak melihat Nabi, tapi dia berjumpa dengan Nabi. Dia berjumpa dengan Nabi. Meskipun begitu, dia dikira sebagai sahabat Nabi. Okay. Kemudian wajib dia itu, dalam ta'arif sahabat ini, dia beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian dia mati dalam keadaan iman. Jadi ada sebahagian mereka yang beriman dengan Nabi, dengan Allah dan Rasulnya pada hayat baginda. Kemudian setelah kewafatan baginda, mereka murtad. Kerana kita tahu pada zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakr memerangi ramai daripada mereka yang murtad. Setelah kewafatan Rasulullah, ada di kalangan mereka ni yang dahulu beriman kemudian murtad. Dan mereka yang mati dalam keadaan murtad ini tidak dipanggil sebagai sahabat. Okay. Adapun kalau orang tu dia hidup pada zaman Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Tadi tu dia hidup zaman Nabi dan jumpa dengan Nabi. Ada yang hidup zaman Nabi tak jumpa dengan Nabi. Seperti siapa? Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi, tak bertemu, okay, dengan Nabi SAW. Maka Uwais bukan daripada kalangan sahabat, okay, tetapi Uwais adalah daripada kalangan tabi'in. Apa ta'rif tabi'in? Tabi'in mereka yang jumpa dengan sahabat Nabi dan beriman dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul, dan mati dalam keadaan beriman. Seperti Uwais Al-Qarni, seperti Raja An-Najashi yang beriman dengan Nabi. Maka mereka itu adalah tabi'in kerana mereka tak jumpa dengan Nabi SAW. Dan mereka mati dalam keadaan beriman. Maka bila kita sebut sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Allah dan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'in yang berjumpa dengan sahabat, beriman dengan Allah dan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'in, mereka yang jumpa dengan tabi'in, beriman dengan Allah dan Rasul dan mati dalam keadaan beriman. Tiga kurun ni adalah tiga kurun salaf dipanggil. Mereka inilah yang dipanggil sebagai salafus soleh. Adapun ada sebahagian orang pada zaman sekarang, mereka pakai kalimah salaf dengan cara zulma, dengan cara yang tidak betul. Jadi hati-hatilah dengan penggunaan salafi ni, hati-hati juga. Takut-takut ditipu daya dengan gelaran sahaja, tetapi hakikatnya mereka tidak pun mengikut salafus salih. Kemudian kata pengarang, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah suatu zikir yang dibaca, yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
sewaktu Nabi kita SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Yang mana Nabi Ibrahim AS memperingatkan kepada umat baginda supaya memperbanyakkan kalimah ini. Kerana bagi satu kalimah ini ditanam baginya satu pohon di syurga. Maka kalimah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, suatu ketika Nabi kita SAW bertanya kepada sahabat, apakah makna ini? Maka Nabi pun bertanya dan sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi pun memberikan tafsirannya. Tafsiran la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apakah makna dia? Ringkas sahaja zikir ini, tapi maknanya adalah sangat luas. Maknanya sangat penting untuk kita faham. Makna la hawla wa la quwwata illa billah ialah la hawla, dalam bahasa Arab dia, la hawla an ma'siyatin illa bi'ismatillah wa la quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Iaitu kita meyakini bahawasanya tiada penjagaan daripada maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah. Kita ni muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saat mana kita berada dalam ketaatan, contohnya kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni contoh. Okay, kita berada dalam taat lah bila kita berada dalam majlis ilmu. Okay, kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah. Walaupun secara online, kita buka handphone kita ke, laptop kita ke, komputer kita ke, kita buka secara online, dan kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang taat. Dan kita tidak berbuat maksiat pada ketika ini. Buat maksiat ni maksudnya kita minum arak ke, kita sedang mengumpat ke, kita berjudi ke dan sebagainya. Kita tak buat benda tu. Kita sedang buat taat. Alhamdulillah. Maka siapa yang memelihara kita daripada buat maksiat ni? Allah. Itu makna la hawla. Itu Allah Ta'ala yang memelihara kita daripada kita melakukan maksiat. Jika Allah Ta'ala tidak pelihara kita, maka dia akan biarkan kita dalam maksiat. Dan dia akan membalas maksiat kita itu di hari akhirat kelak. Maka bila kita, makna daripada kalimah la hawla wa la quwwata illa billah ini ialah supaya tasawufnya tu akidah dia. Tasawufnya pula ialah bila kita berada dalam taat dan tidak melakukan maksiat, kita jangan rasa ujub pula. Ujub ni rasa takjub dengan diri kita. Kita rasa besar diri, ya. Kita rasa takjub dengan diri kita. Oh, aku buat, orang lain tak buat. Hebatnya aku. Dia rasa hebat pada diri dia. Tak. Kita semua ni tak ada apa-apa pun. Melainkan jika kita tidak melakukan maksiat, maka itu adalah kerana Allah yang pelihara kita. Kerana Allah yang kehendak untuk pelihara kita daripada melakukan maksiat, maka kita tak melakukan maksiat. Bukan kerana kita hebat. Bukan kerana kita ni power. Tetapi kerana kita ini Allah Ta'ala telah menjadikan kita, memilih kita untuk tidak berada dalam maksiat. Di situlah datang kesyukuran kita. Bila kita melakukan taat, tidak melakukan maksiat, maka kita kembali balik kepada faham kita yang menjadikan kita taat adalah Allah, yang memelihara kita daripada maksiat juga Allah. Sebab tu dia kata la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat melainkan Allah Ta'ala yang memberi taufiknya kepada kita dan hidayahnya kepada kita supaya kita ini dapat buat taat. Maka dalam kefahaman ini kita ucapkanlah Alhamdulillah kerana kita berada dalam keadaan yang baik. Al-Ali, Al-Azim, itu adalah di antara nama Allah. Al-Ali maknanya yang maha tinggi keagungannya, kemuliaannya. Al-Ali. Bukan makna Ali itu tinggi-tinggi dengan makna arah ataupun saiz. Al-Azim juga bukan makna besar saiz dan ukuran. Allah Ta'ala tidak seperti makhluknya. Maha suci daripada saiz, maha suci daripada ukuran, maha suci daripada berjisim. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'.
dia tidak menyerupai sesuatu dan sesuatu pun tidak menyerupai Allah. Kata pengarang, amma ba'du fa innal ilma nurun. Adapun setelah beritu, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wal jahla tihun wa hayratun wa khasar. Adapun manakala, kata pengarang, kejahilan itu, ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kesesatan, kebingungan dan kerugian. Kerana apa? Kerana diumpamakan kita ni berjalan di atas muka bumi Allah seumpama kita masuk di suatu hutan yang gelap, di suatu kawasan hutan yang gelap, yang kita tidak ada membawa apa-apa pun protection, lampu contohnya. Kerana kita nisbah ilmu ini cahaya. Contoh kita masuk dalam suatu hutan gelap, kita tak bawa apa-apa lampu pun. Pelita pun tak bawa, lighter pun tak bawa, obor pun tak bawa, torchlight pun tak bawa, apa lagi lampu-lampu yang cerah, spotlight dan sebagainya. Tak ada. Maka kita masuk dalam hutan yang gelap, dalam keadaan kita tidak tahu di mana lubang, di mana ada binatang buas, di mana ada gaung, di mana ada duri, di mana ada bahaya. Kerana itu kata pengarang, wal jahlatihun. Manakala kejahilan itu pula kesesatan. Kerana jika seseorang tidak ada ilmu, maka mudah dia sesat. Kalau masuk hutan gelap-gelap, tak bawa cahaya langsung, memang sesatlah cerita dia. Memang sesatlah cerita dia. Sebab tu kata ulama, sebab tu kata para ulama, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak kenal kejahatan, dia akan jatuh ke dalamnya. Dia akan jatuh ke dalamnya. Wa hayratun, dan kejahilan itu adalah kebingungan. Kerana orang yang jahil, yang tidak mengisi dadanya dengan ilmu, tidak mahukan kefahaman. Orang yang jahil ni, subhanallahil azim, kadang-kadang kita dapat lihat ada sebahagian orang-orang yang jahil, bila kita bagi tahu sesuatu perkara dalam syarak, perkara ni dalam syarak, memang ada pun dalam syarak, tapi dia rasa pelik. Aku tak pernah dengar pun. Bagi sebahagian orang yang jahil, bagi orang jahil yang jahil ni terbahagi kepada dua. Kita sebut dulu. Jahil ni terbahagi kepada dua. Satu dipanggil jahil yang basit. Jahil basit dipanggil. Jahil basit ni, dia semua kita bermula daripada jahil basit. Kita semua. Kita semua, kecuali para anbiya. Kita semua ni mula dengan jahil basit. Jahil basitnya maknanya kita ni memang mula kehidupan kita ni lahir, kemudian besar, kita kalau kita tidak dibimbing, mak ayah kita tak hantar kita pergi sekolah, pergi majlis ilmu dan sebagainya, maka kita ni berada dalam keadaan jahil, tak tahu. Tak tahu. Okay. Kemudian orang yang jahil basit ni, dia sedar diri dia jahil. Okay. Dia sedar diri jahil. Dan bila dia mengetahui suatu ilmu, dengan kejahilan dia, dia sedar bahawasanya, oh aku tak tahu benda ni. Aku tak tahu benda ni. Kemudian dia menerima ilmu itu. Maka dia berada dalam keadaan gelap sebelum ni, jahil tu. Tapi jahilnya jahil basit. Bila dia menerima ilmu tu, maknanya dia menerima cahaya tadi tu. Setiap kali dia menerima ilmu, setiap kali itu dia menerima pertambahan cahaya. Setiap kali dia menerima ilmu, setiap kali itu juga dia menerima pertambahan cahaya sehingga terang jalan dia. Kalau kita masuk hutan, kita baru belajar sikit contoh kan. Umpama kita masuk hutan bawa lilin. Tak cukup cerah dah, tapi tak cukup cerah lagi. Kemudian lilin tu kita katalah kalau lilin sebatang dengan lilin 5 batang, mana cerah lilin 5 batang. Kemudian lilin tu boleh jadi obor, lilin tu boleh jadi unggun, boleh jadi, dia semakin membesar. Maka begitulah cahaya. Tapi ada satu lagi kelompok jahil yang namanya jahil murakkab. Murakkab ni bersusun-susun lah. Apa makna jahil murakkab ni? Dia dah lah jahil. Dia sombong. Tak nak mengakui kejahilan dia dan dia perasan pandai dan membiarkan diri dia dalam keadaan jahil. Ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya. Kerana apa? Kerana jika dia mengetahui ilmu, dia mengetahui kebenaran pun, dia menolak kebenaran tersebut kerana dia merasakan kejahilannya itu adalah kebenaran. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini orang yang Allah Ta'ala tutupkan hatinya daripada menerima kebenaran. Walaupun dihidangkan dengan pelbagai daripada aqwal ulama,
dihidangkan dengan kitab itu, dengan kitab ini, ulama itu berkata, ulama ini berkata, dia tolak. Dia tolak. Ini jahil yang murakkab. Ini sangat bahaya. Kerana tu ada sebagian orang bila dia jahil, dia mudah bingung. Mudah bingung macam mana? Sebab dia berada dalam satu keadaan dia tak ada ilmu, tapi dia beramal. Contoh dia beramal tapi amalnya tu tanpa ilmu. Dan dia dah dibiasakan diri dia dengan amal itu selama puluhan tahun contohnya. Puluhan tahun contohnya, dan dia merasakan amalnya itu betul. Sedangkan kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang merosakkan dirinya itu adalah lebih banyak daripada apa yang memperbaiki diri dia. Kerana dia memang nak beramal, tetapi amalnya itu tak ada ilmu. Maka boleh jadi solat dia rosak, boleh jadi zakat dia rosak, haji dia rosak. Yang lebih parah lagi, akidah dia rosak. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Dia berpegang dengan keyakinan yang salah, seperti dia meyakini Allah Ta'ala itu berjisim besar, duduk atas arash, ada saiz, ada ukuran, ada warna, ada rupa, ada anggota badan. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajarkan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah tak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya. Maka boleh jadi sebagian orang, wal'iyadu billah, setelah dia melalui satu fasa kejahilan, kemudian dia jumpa dengan ilmu. Maka tidak akan dapat ilmu orang yang takabur. Maknanya kalau dia duduk dalam keadaan dia jahil murakkab, dia takkan dapat ilmu. Kerana dia menolak. Sifat dia menolak. Tapi kalau dia jahil basit, orang jahil basit ni dia menunduk. Bila dia menunduk, bila dia menerima ilmu, dia buka dada dia untuk menerima ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Bila kita sebut Rabbi syrah li sadri, isyrah li sadri dengan apa? Bil ilm. Terangkan hati dengan apa? Dengan ilmu. Terang hati ni mesti dengan ilmu. Sebab tu ilmu itu nurun. Jadi kalau dia dapat ilmu dan dia menerima, alhamdulillah. Sebab tu ada sebagian orang yang dikekal dalam keadaan jahil murakkab. Bila dia mendengar sesuatu ilmu, walaupun dinukilkan perkataan ulama dan sebagainya, dia menolak. Maka sebagian bila menukilkan perkataan ulama, menukilkan perkataan daripada kitab-kitab muktabar, dia menerima. Ada sebagian orang kalau perasan dia aku tak pernah dengar lah, dia kata. Benda dia, bagi dia bila dia tak pernah dengar, maknanya benda tu tak betul. Ini bahaya ni. Kita ni tak pernah dengar sebab kita tak belajar. Kalau orang belajar, benda tu ada. Kita tak pernah dengar sebab kita tak pernah belajar. Jadi bila orang dia kata, aku ni tak pernah dengar lah, dia duduk dalam dua keadaan. Kalau dia terima, maknanya benda yang dia dengar tu ada sumber daripada kitab fuqaha, daripada kitab ulama, mujtahidin contohnya. Maka dia menerima. Ada sebagainya, aku tak pernah dengar lah, maka dia tolak. Dia pula tolak perkataan ulama sebab dia tak pernah dengar. Ini bahaya. Ini bahaya. Kerana apa? Kerana kalau dalam fiqh amalannya rosak, kalau dalam akidah imannya rosak, itu lebih bahaya. Maka dia bingung. Dengan kejahilan tu dia bingung nak beramal, dia bingung nak buat apa. Kadang-kadang bila solat, kalau kita tengok 2 hari lepas ada satu video, 2 hari lepas atau sehari lepas ada video yang imam meninggal dunia waktu sujud. Jadi makmum di belakangnya bingung nak buat apa. Ada yang nak angkat kepala daripada sujud, tengok imam dia sujud balik, Masya Allah. Angkat kepala daripada sujud tu dah habis lah rukun sujud tu, bantai sujud balik buat apa? Dia kebingungan. Kerana kejahilan ni menyebabkan manusia jadi bingung. Ada sebahagiannya tengah jadi makmum, tengah berimam dengan seorang imam lupa tahiyat awal contohnya. Imam lupa tahiyat awal, imam bangun. Dia pun bingung
Nak buat apa? Nak bangun ke nak duduk? Ada sebahagiannya duduk. Duduklah dia. Batal solat dia. Batal solat dia. Imam tak kunut, dia bantai kunut seorang-seorang. Ataupun imam kunut, dia tak kunut. Masalah. Maka ilmu itu cahaya. Bila dia berhadapan dengan satu situasi, maka dia tahu, oh nak buat apa. Situasi ni tahu dia nak buat apa. Situasi ni dia tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, dia blur lah. Tak nak buat apa, dia blur. Dan itu akan menatijahkan kepada khasar. Kerugian. Khasirin. Khasirin ni dua. Khasirin ni dua. Satu rugi di dunia, satu rugi di hari akhirat. Rugi dunia, rugi akhirat. Yang kita risau adalah rugi kedua-duanya. Rugi dunia dan juga rugi di hari akhirat. Boleh jadi ada sebagian orang dia beramal 30 tahun dia beramal. 30 tahun dia beramal. Wal'iyadzubillah. Dia beramal tanpa ilmu. Dia berakidah dengan akidah yang rosak. Saat Azrail, malaikat Azrail, Sayyidina Azrail datang untuk mengambil rohnya, mencabut nyawanya. Maka Azrail khabarkan kepada dia bahawasanya dia ini adalah daripada a'da'illah, daripada musuh Allah. Masya Allah. Sedangkan sebelum ni dia beramal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Rupanya dia beramal terosak dan akidahnya rosak. Wal'iyadzubillah. Dikhawatiri dia mati dalam su'ul khatimah kerana dia biarkan diri dia dalam kejahilan. Maka orang yang mati dalam su'ul khatimah, itu adalah kerugian paling besar. Kerugian paling besar. Tapi kerugian di dunia ni kerugian akhirat ni lebih besar daripada kerugian dunia. Kerugian akhirat lebih besar daripada kerugian dunia. Adapun kita, kalau kita mula belajar dan kita mengambil ilmu, meskipun ilmu ni ada ilmu fardhu ain, kitab ni nipis je, 64 muka surat je, kan? Tapi kita belajar, kita mula belajar mengenal Allah, kita belajar perkara-perkara yang membatalkan iman supaya kita dapat menjauhkannya. Kita belajar tentang solat, belajar tentang puasa dan sebagainya. Kita dah mula belajar, alhamdulillah. Maka jika pada saat ini nyawa kita diambil oleh malaikat, maka yang dikira apa? Yang dikira adalah al-ibratu bil khawatim. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Al-ibratu bil khawatim. Dia pengakhiran itu yang dikira. Kalau dia pengakhiran dia dalam keadaan yang baik, dia tengah menuntut ilmu, dia berusaha nak berubah. Orang nak berubah ni dia bukan boleh terus berubah, pergi beli jubah, beli serban, beli tasbih, beli sugi, beli minyak wangi. Bukan, itu bukan berubah. Itu part of perubahan yang bukan wajib pun. Yang bukan wajib pun. Yang wajibnya ialah dia mendasari perubahan itu terlebih dahulu dengan ilmu. Bila dia ada ilmu baru dia tahu, oh pakai serbannya begini, beramal dengan tasbihnya begini, jubahnya begini. Lebih-lebih lagi tentang perkara yang fardu, wuduknya begini. Boleh jadi ada sebagian orang selama ni rupanya wuduk dia salah. Wuduknya salah. Berapa ramai orang yang lepas belajar baru tahu wuduknya salah. Contoh, saya bagi contoh. Sideburn bagi orang yang rambut panjang, bagi wanita lah tu utamanya, atau lelaki yang rambut panjang. Berapa ramai orang ambil wuduk, sideburn dia simpan belakang telinga. Sideburn dia disimpan belakang telinga. Dia tak basuh sideburn dia, sewaktu dia membasuh mukanya. Tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk dia sebab rambut ataupun bulu. Kita tak panggil rambut lah, rambut pada atas kepala. Bulu. Orang Melayu panggil bulu. Bulu yang berada di muka adalah bulu-bulu muka. Bila kita sebut bulu-bulu muka, wajib basuh. Dibasuh sya'ran wa bashara. Segala kulitnya dan segala bulunya. Kalau bulu sideburn ni panjang, bulu sideburn tepi ni kan, dia pergi tarik belakang. Kemudian ambil wuduk, dia basahkan muka, sideburn tak kena air. Sideburn tak kena air. Maka wuduknya sah tak? Tak sah.
Baik, kalau wuduk tak sah, apa implikasi dia? Solat tak sah. Kalau solat tak sah, apa implikasi dia? Maknanya dia tak solat lah. Maknanya tak solat lah, walaupun dia buat perbuatan yang menyerupai solat. Ini yang kita dah bagi tahu pada sesi yang lalu. Orang yang buat suar ataupun surah, gambaran ibadah, dia buat gambaran solat, dia bukan solat, dia buat gambaran solat. Orang kalau tengok dia tengah solat, tapi hakikat dia bukan sedang solat, dia buat gambaran solat. Nampak macam solat tapi hakikatnya dia tak solat pun. Sebab apa ini berlaku? Sebab tak ada ilmu. Dia biar saibun dia. Bayangkan 20 tahun dia simpan saibun belakang waktu ambil wuduk. 20 tahun. Solat dengan wuduk yang tak sah. Solat dengan wuduk yang tak sah. Maka solatnya tak sah. Adakah dia nak mati dalam keadaan rupanya selama ni solat dia semua tak sah, 20 tahun tak sah semua. Bagaimana perkara ini? Maka itu dipanggil sebagai kerugian. Penat beramal, amal ni penat. Solatnya, puasanya dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya amalan tu tak sah pun. Bukan kita bincang terima tak terima lagi, tak sah pun. Dia kalau terima ni tasawuf. Terima tu maksudnya berpahala atau tak berpahala. Ni belum cerita pahala tak berpahala lagi. Dia cerita tak sah. Solat yang dilakukan dalam keadaan tak betul, bukan sahaja tak sah, malah berdosa. Buat amalan yang salah, hukumnya dosa besar. Kalau amalan tu wajib, dosa besar. Kalau solat, kerana solat itu wajib, maka melakukan solat yang wajib dalam keadaan yang salah, dosa besar. Itu yang bahaya tu. Dia jadi kerugian yang besar. Wal'iyadzubillah. Kata pengarang, faminal 'ari 'alal mukallafi ay yarda li nafsihi bihali ahli al-khizy wal khidlan wa yuhmila tahsil 'ilmi al-hal. Justru antara perkara yang mengaibkan di sisi syarak, di antara perkara yang aib, perkara yang memalukan bagi seorang yang mukallaf, yang dah baligh, yang dah berakal, adalah dia rela, dia membiarkan diri dia. Biarlah, jahil-jahil lah. Kita akan jumpa orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bila ditegur tentang solatnya, contoh dia kata, biarlah engkau siapa, kata dia. Aku dah solat lah. Lebihnya itu terpulang pada Allah lah. Ini contoh orang jahil murakkab. Dia yang terpulang pada Allah ni, bila solat kita tu daripada takbir sampai bagi salam dah sah, fiqahnya dah sah. Kemudian barulah berpahala tak berpahala solat ni terpulang pada Allah. Jika kita ikhlas, jika kita ada khusyuk, jika kita tadarruk dalam solat kita, maka adalah pahalanya di sisi Allah. Berapa banyak Allah Ta'ala nak bagi pahala? Wallahu a'lam. Kerana amalan manusia yang beriman ini, Nabi kata bi'ashari amthaliha, satu amalan kebaikan Allah Ta'ala gandakan 10 minimum bi'ashari amthaliha ila 700 di'fin, sehingga kepada 700 kali ganda. Wallahu alam, mungkin ada orang dia solat 2 rakaat je tapi pahalanya 700 kali 2 rakaat. Boleh jadi ada orang solat sampai 50 rakaat, boleh jadi, tapi pahalanya tak ada. Itu kerana bergantung pada niat pula dan sebagainya. Tapi daripada sudut fiqahnya, solatnya dah sah lah. Solat maghrib contoh, solat isyak contoh, solat dah sah, alhamdulillah. Berpahala tak berpahala tu terpulang daripada Allah. Tapi kalau solat awal-awal lagi tak sah, baca Fatihah tak betul, takbiratul ihram tak betul, wuduk tak betul dan sebagainya tak betul, ini orang yang amalnya fiqahnya dah out dah kat sini, dia tak boleh cerita. Terpulanglah pada Allah, nak terima tak terima, solat dah tak sah. Bila solat tak sah ni, dia tak ada cerita terima tak terima, memang tak terima lah cerita dia. Maka dia membiarkan, dia redha bagi diri dia, lantak. Ada sebagian manusia macam ni. Okey. Nanti. Dia biarkan diri dia nanti. Dia punya nanti itu 20 tahun. Nanti.
Nantilah aku pencen, bila aku pencen aku akan prepare diri aku. Itu yang ulama kata ada satu kisah pendek. Ada satu kisah pendek yang diriwayatkan Sa'atu Burada. Aku akan taubat esok. Kemudian dia mati malam tu. Subhanallahil azim. Ada sebagian orang dia menangguh-nangguhkan. Sedangkan ilmu ni kita dah sebut dah awal pada bahas tajuk sebelum ni, kita kata ini adalah ilmul hal. Ilmul hal ni maksud dia ilmu yang serta-merta. Kalau orang tu dia tak tahu ilmu ni, wajib dia belajar serta-merta. Kalau dia tak belajar, dia berdosa. Dia tak belajar, dia berdosa. Apalagi kalau dia membiarkan diri dia, wal'iyadzubillah, dalam keadaan perkara itu sentiasa bersama dengan dia, kejahilan itu. Dia biar dia reda dengan diri dia. Lantaklah, jahil tak jahil lah, lantaklah. Janji aku dapat 1 juta, janji aku dapat 5 juta, janji aku ada pelaburan, janji aku ada rumah besar, janji aku ada kereta. Biarkan diri dia. Mana ada orang pernah bawa rumah banglo 3 tingkat masuk kubur? Mana ada orang pernah bawa Ferrari, Lamborghini masuk kubur? Mana ada orang pernah bawa gelang sampai siku masuk kubur? Saham yang berjuta-juta masuk kubur. Akaun dalam bank masuk kubur, KWSP masuk kubur, tak ada. Tak ada, tak pernah dengar lagi orang transfer duit pada ahli kubur. Tak ada. Yang ada adalah amalan yang akan dibawa masuk dalam kubur. Kalau dia rela bagi diri dia dalam keadaan ahli khizi. Ahli khizi ni orang yang menjahili akan diri dia perkara ini. Dia biar diri dia tu keji. Keji kat sini di sisi Allah. Keji di sisi Allah dan di sisi syarak. Dan dia rela diri dia berada dalam keadaan rugi. Lantaklah, jadi apa jadilah. Dia biarkan kubur, dia tahu dia akan masuk dalam kubur. Semua orang tahu. Semua orang tahu dia akan masuk dalam kubur. Tapi dia sengaja membiarkan diri dia, tak apalah dalam kubur tu nanti. Kubur masing-masing kata dia. Ada orang takabur gini kan. Kata, kubur masing-masing, lantak dia lah. Kan? Macam bagus pula dia nak son-son orang, macam bagus pula nak nasihat-nasihat orang. Hakikatnya orang yang takabur begitulah dia. Maka lalu dia buat apa? Wa yuhmila tahsila ilmil hal. Maka dia mengabaikan menuntut ilmu fardu ain. Mengabaikan masa mudanya sehingga datang masa tuanya. Dah masa tua pula dia abaikan lagi untuk menuntut ilmu fardu ain. Kerana bagi dia dah cukuplah. Kan? Dah cukuplah, janji boleh semayang. Rupanya semayang dia pun tak betul. Ni bahaya. Ini adalah suatu bahaya yang besar. Kata pengarang, فرأيت جمع هذا المختصر ليكون معينا على فهم هذا القدر المفروض عينا من علم الدين في أقصر مدة. Oleh itu saya melihat bahawa menghimpunkan mukhtasar, ringkasan ini akan menjadi pembantu bagi memahami kadar ilmu agama yang fardu ain dalam tempoh yang paling singkat. Sebab tu kita kata nama kitab ni Aujaz tu. Aujaz ni yang paling ringkas dah bagi yang ringkas. Maka kitab ini dikarang adalah betul-betul untuk membantu orang supaya habis fardu ain dalam masa singkat. Dalam masa singkat. Sebab tu yang kita bagi tahu daripada awal kuliah kita ni, sebahagian ulama kitab-kitab mukhtasar ringkas seperti ini biasa dikhatamkan dalam satu daurah je. Mungkin daurah sehari, daurah 2 hari kan. Dikhatamkan satu daurah je. Supaya kadar ilmu tu kita dah ambil dah. Kemudian barulah kita slowly buat progresnya dengan hadir majlis ilmu secara berkala. Tapi yang fardu ain tu dia dah khatam dah. Maknanya dah lepas dah tanggungjawab dia mempelajari ilmu ni. Tapi nak beramal tu pula kena kefahaman. Kefahaman tu kena kefahaman yang mantap. Bagaimana nak kefahaman mantap? Ilmu ini bitarakki. Ulama kata ilmu ini tarakki. Ilmu ni bukan boleh dapat sedebuk. Mana ada kita darjah 1 terus belajar algebra? Tak ada. Terus belajar prinsip akaun, debit, kredit, segala balance sheet dia, segala imbang duga lah dan sebagainya. Mana ada. Kita belajar 1 campur 1 dulu, faham yang asas dulu. Begitulah ilmu ini. Maka ilmu ini kitab ini dikarang khas untuk membantu seseorang menghabisi ilmu fardu ainnya secara cepat. Secara cepat ni maksudnya pada kadar yang singkat. Maksudnya dia tak perlu masa yang panjang sampai 5 tahun.
Kalau kita mengaji kitab-kitab yang lebih besar, mungkin makan masa 5 tahun baru habis kan. Jadi kita tak naklah begitu. Kita nak pada kadar yang waktu yang singkat kita boleh khatam ilmu ini insya-Allah. Kata pengarang, wasammaituhu aujaza mukhtasarat as-sadat asy-syafi'iyyati fi ilmi al-hal wa 'ala Allah tawakkuli wa ilaihi unib. Maka kitab ini dinamakan Aujaz Mukhtasarat as-sadah asy-syafi'iyyah fi ilmi al-hal, iaitu nama kitab yang telah kita syarahkan sebelum ini. Maka kepada Allah lah saya bertawakal dan kepadanya jua saya taat dan bertaubat. Maka insya-Allah kita akan cuba khatamkan kitab ini secara ringkas pada sesi-sesi yang telah kita sebutkan. Bagi kita sama sikit lagi, 5 minit lagi. Faslun, kata pengarang, faslun. A'zamu umuril islami khamsatun. Ini disebut sebagai rukun Islam. Disebut rukun Islam. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang rukun Islam ini, antaranya hadis bunyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5. Juga ada hadis daripada hadis yang masyhur, hadis Jibril, bila mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, khabarkan kepada aku tentang Islam. Maka apa yang Nabi jawab ialah, yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, iaitu dia bersaksi, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Apakah makna la ilaha illallah? Iaitu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala lah pencipta alam ini, yang dia tidak berhajat kepada alam ini, seperti berhajat kepada tempat, berhajat pada arah, berhajat pada arash, berhajat pada selainnya. Dan Allah Ta'ala menciptakan alam ini, dia tidak serupa dengan alam ini. Bila kita sebut alam, maksudnya apa? Alam ini ialah setiap sesuatu selain Allah. Kadang-kadang alam ini dalam ilmu agama, dalam perbahasan ilmu kita, dalam perbahasan ilmu kita ni, kadang-kadang kita guna kalimah alam, kadang-kadang kita guna kalimah makhluk, kadang-kadang kita guna kalimah hadis. Alam, makhluk, hadis, bukan hadis, hadis. Sama makna, iaitu pada asas dia sama makna, iaitu setiap sesuatu selain Allah itu adalah alam atau makhluk atau hadis. Maka pada kalimah la ilaha illallah ini, kita faham bahawasanya tiada pencipta, tiada Tuhan. Disebut ilah maksudnya ialah yang menjadikan sesuatu dari tiada kepada ada, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, nanti syarahannya ada insya-Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamus salah, dan mendirikan salat. Wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melakukan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang mampu untuk pergi ke Baitullah. Wa 'azamu umuril iman, dan perkara yang paling besar dalam iman ni kita sebut rukun iman. Okey. Iaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, kepada para malaikat, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya. Syarahan nanti kita akan datang wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, dan hari akhirat, wal yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan tentang beriman tentang takdirnya, qada dan qadarnya, sama ada ianya baik ataupun buruk. Ini semua memerlukan syarahan supaya kita lebih faham, dan insya-Allah kita akan syarahnya pada sesi-sesi yang akan datang. Baik, sampai sini sahaja pada malam ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Moga-moga kita semua istiqamah insya-Allah. Ada soalan? InsyaAllah. Boleh 1-2 soalan. Kalau tak ada soalan, minta Ustaz doa, Ustaz, insyaAllah.
Baik, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa limasyayikhina wajzihim 'anna khaira wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin ya Allah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Muslimin muslimat. Ke semua istiqamah insya-Allah. Lapang-lapangkan masa untuk kita habiskan pengajian fardu ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.